Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersua lagi. Kali ini dalam forum ilmiah. Okey, bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Jadi sebelum itu saya ingin mengalukan kehadiran Tuan Puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada isu penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar orang kurang upaya iaitu OKU dan institusi pendidikan sewaktu COVID-19. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Teknologi maklumat banyak manfaat. Mari bincangkan buruk dan baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Okey, baiklah, untuk ahli panel yang pertama, Saudara Muhammad Nasri, iaitu Saudara Nasri ini merupakan guru pakar IT di sebuah sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi, yang mana beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun di dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan. Okey, seterusnya adalah ahli panel kedua, Segak dan Tampan, Saudara Syahrul Nizam, yang mana Syahrul Nizam ini merupakan pengarah pelajaran negeri Terengganu dan beliau telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun dan selamat datang kami ucapkan. Okey, untuk panel kita yang terakhir, iaitu orang lama dalam bidang pendidikan, guru veteran yang telah berkhidmat selama 20 tahun dalam bidang pendidikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Saudara Tuan Ani. Okey, baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Okey, wabak pandemik COVID-19 yang telah menular hampir ke seluruh negara telah menjejaskan sektor penting sesebuah negara seperti ekonomi, pelancongan, pendidikan dan lain-lain. Tapi perkara ini mendatangkan kerisauan dan keresahan seluruh pihak, termasuklah rakyat di Malaysia, yang mana arahan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, telah membataskan pergerakan rakyat Malaysia daripada melakukan aktiviti kebiasaan mereka demi membendung penularan wabak COVID-19. Oleh itu, penggunaan dan keperluan kepada akses teknologi, maklumat dan komunikasi iaitu ICT lah sewaktu COVID-19 ini amat memainkan peranan yang sangat penting. Dan COVID-19 ini juga berlaku telah memberi implikasi yang besar kepada institusi pendidikan seperti pihak tenaga pengajar dan pelajar itu sendiri dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran seperti kaedah biasalah, iaitu secara bersemuka. Jadi banyak usaha yang telah dijalankan bukan sahaja hanya tertumpu kepada golongan normal, malah terhadap golongan AKU juga, yang mana pelajar daripada golongan AKU juga tidak ketinggalan daripada mempunyai hak untuk memiliki pendidikan yang berkualiti, iaitu di antara 7 matlamat yang ingin dicapai oleh dunia pada tahun 2030 adalah pendidikan yang berkualiti. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada guru pakar IT kita, Saudara Nasri. Baiklah cikgu, apakah sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh pelajar OKU dalam menggunakan teknologi maklumat pada masa kini? Dipersilakan. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita iaitu Cikgu Hamzi. Okey, baiklah, atas soalan tersebut, saya akan mulakan sebagai pengenalan berikutan soalan yang diberikan iaitu cabaran yang dihadapi oleh pelajar OKU atau pelajar kurang upaya dalam menggunakan teknologi maklumat. Okey, masalah yang pertama iaitu dengan masalah proses pembelajaran, iaitu dengan komitmen mereka dalam kelas atas salian seperti Google Meet, Zoom meeting dan sebagainya. Berikutan dengan pandemik COVID yang melanda sebelum ini yang tidak mengizinkan mereka untuk hadir bagi kelas bersemuka, masalah penggunaan teknologi ini yang paling ketara kerana ada sebilangan besar juga pelajar yang tidak pandai menggunakan platform atas talian ini, iaitu bagi pelajar yang ibu bapanya yang sibuk bekerja, yang tidak sempat untuk membimbing anaknya untuk menggunakan alat teknologi tersebut bagi proses PDP. Ia memerlukan satu komitmen yang amat besar daripada ibu bapa
untuk memantau anak-anak OKU ini. Mereka mempunyai masalah pembelajaran kerana kekangan yang dialami oleh anak-anak OKU ini daripada lahir lagi. Okay? Dalam memahami ilmu yang dipelajari. So berdasarkan pemerhatian yang saya telah jalankan dan saya telah lihat pada anak-anak murid saya juga di Sekolah Kebangsaan Menengah Baru Bangi, dalam memahami ilmu yang pelajari, terdapat juga ibu bapa yang tidak mampu memberikan komitmen yang sepenuhnya untuk memantau pembelajaran anak mereka kerana tidak faham serta berpengetahuan akan ilmu atau kemahiran yang dipelajari oleh anak-anaknya juga. Okay. So dekat di sekolah pendidikan khas, contohnya bagi pelajar yang punya masalah kesihatan seperti sindrom Down, Bell palsy dan autism yang serius dan juga sebagainya. Itu adalah masalah-masalah bagi pelajar yang susah untuk menggunakan alat teknologi ini. Right. Seterusnya, cabaran yang dihadapi bagi pelajar OKU ialah kekurangan kemudahan dan kelengkapan ICT juga yang menjadi cabaran bagi mereka kerana tidak semua pelajar yang di sekolah itu datangnya daripada keluarga yang senang. Ada juga pelajar yang kurang kemampuan. Pelajar yang miskin lah katanya lah. Kalau ayat kasarnya, pelajar yang miskin. Dan tidak semua pelajar itu senang lah ataupun kaya. Itu juga menjadi cabaran bagi mereka dalam penggunaan alat teknologi maklumat yang semakin pesat sedang digunakan pada masa kini disebabkan berlakunya pandemik. Yang perlu ada masa kini. Mereka terpaksa berbelanja banyak untuk memudahkan komunikasi ini. Kekangan ini sentiasa dilihat sebagai satu cabaran buat para pelajar OKU dan ibu bapa. Malahan buat para guru sendiri yang berada di rumah untuk mengajar mereka dalam mengaplikasikan kaedah PDP secara dalam talian. Walaupun proses pembelajaran menggunakan platform internet membolehkan pelajar memahami permasalahan nyata secara komunikasi maya, perhatian juga harus diberikan untuk membantu para pelajar yang memerlukan dalam menyediakan fasiliti yang lengkap buat mereka bagi menghadiri kelas secara maya dengan sempurna dan mencari maklumat berkaitan pembelajaran dengan lebih mudah di samping bantuan oleh keluarga ataupun ibu bapa mereka. Itu sahaja pandangan saya setakat ini. Cabaran yang dihadapi. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada panel yang pertama kita lah. Okay, pendefinisian yang sangat padat dan jelas yang diberikan oleh Tuan Nasri kita. Okay, hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan penggunaan sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya masyarakat bandar. Betul kan? Okey, persoalan saya yang seterusnya adalah saya tujukan kepada Encik Nizam. Persoalan saya juga melibatkan cabaran, tapi cabaran ini adalah cabaran kepada tenaga pengajar. Jadi soalan saya ialah, apakah cabaran terbesar kepada tenaga pengajar semasa pandemik bagi meneruskan PDPR kepada pelajar kurang upaya ini? Okey, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada moderator majlis hari ini, iaitu Cikgu Hamzi Iqbal dan rakan-rakan saya yang lagi bijaksana ini. Okey, dalam era orang cakap apa, pandemik COVID-19 ini, banyak sebenarnya cabaran yang kita sebagai seorang pendidik ini kena terima dan kena akui. Zaman yang terkini dengan teknologi yang terkenal ni, banyak perkara-perkara yang kita boleh sebenarnya kita boleh kembangkan kalau kita nak dengan lebih meluas. Kerana itu tidak boleh difikir, tetapi dia boleh dibuat. Sebagai contoh cabaran yang dihadapi lah, yang saya sebagai pengarah ni selalulah mendengar rintihan seorang guru, ada guru-guru yang baru mengajar, iaitu kekurangan bahan bantu mengajar, iaitu BBM ya. BBM ni, bahan bantu mengajar ini cukup memainkan peranan yang penting pada seseorang guru terhadap subjek yang dia mengajar itu.
kerana suatu subjek amat terhad dan memerlukan tempoh penyediaan yang lama untuk satu subjek itulah. Jadi bahan rujukan dalam orang cakap apa, pendidikan khas ni sukar didapati di pasaran luar dan para guru perlu menyediakan sendiri bahan bantu mengajar ini, PDP, bagi pelajar OKU, iaitu pelajar orang kurang upaya, dengan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada dan kemahiran mereka ni, yang apa yang mereka ada dalam diri dia tu, dia kena kembangkan lagi kepada anak-anak bangsa kita ni. Seperti contoh bahan bantu mengajar ini yang kena bertulis, kena audio jelas, videonya sangatlah kena orang cakap apa, jelas. Orang cakap sekarang ni 4K ya. Mungkin cikgu Nasri mungkin dia pakarlah bab IT ni. Dan para guru ni orang cakap kena menyediakan sendiri juga bahan rujukan tersebut supaya bahan rujukan tu valid untuk kita gunakan, orang cakap, supaya bila kita seorang guru ni, bila ada yang bahan rujukan yang valid tu, bila ada masalah kita boleh rujuk dia. Itulah salah satu sebabnya. Dan bahan rujukan ini juga perlu mengikut kreativiti dan kategori pelajar OKU tersebut. Kita tak boleh kalau orang yang orang cakap apa, kurang pendengaran, kita bagi audio dia slow, tak boleh. Kita kena orang cakap inovasikan dia, kreatifkan dia. Kita kan sekarang ni dah ada app-app yang sangatlah orang cakap canggih, yang boleh orang cakap membantu golongan-golongan orang pelajar kurang upaya ni, supaya mereka ni mudah difahami ketika guru tu mengajar. Jelas, senang. Kalau dia ada masalah, dia terus tanya secara direct. Sebab kita takut macam ni. Kita guru, sebagai guru ni, kita dah mengajar. Tiba-tiba, bila kita tanya dekat pelajar tu, semua pelajar ada masalah, sebenarnya mereka ni ada masalah. Tapi disebabkan mereka tak pandai menggunakan teknologi tu, dia akan ada masalah. Dia akan WhatsApp guru tu, dia akan SMS. Itu dia orang cakap di luar waktu pembelajaran. Jadi kita fahamlah guru-guru ni pun ada waktu dia nak terluang. Kadang tu ada guru yang dia menggunakan waktu yang dia mengajar je. Kita fahamlah tu. Okey, yang kedua saya nak sentuh yang tadi saudara guru cikgu Nas dah menyebut tentang orang cakap komitmen pelajar tu. Bila kita orang cakap PDP ni secara atas talian ni, kadang-kadang tu dia orang tak masuk pun, orang lain yang masuk. Itulah orang cakap komitmen pelajar tu penting supaya orang cakap mengajar pelajar OKU ni sangat orang cakap lebih, orang cakap kalau boleh mengajar tu lebih daripada anak kita sendirilah. Sebab kita tahulah mereka ni kekurangan. Jadi kita lah sebagai pendidik untuk membantu mereka ni. Okey, untuk yang komitmen pelajar itu, orang kata dalam setiap satu subjek ni memerlukan sepenuhnya komitmen daripada pelajar itu sendiri. Bukan hanya guru, pelajar pun juga kena komitmen. Lebih-lebih lagi PDP yang diadakan secara atas talian. Jadi, ada juga permasalahan yang wujud apabila para pelajar ni kurang memberi tumpuan. Ialah kelas pukul 8, masuk 8.15. Itulah orang cakap kekurangan kat situ. Kadang-kadang kekurangan tu bukan disebabkan diri dia. Kerana tu adalah faktor persekitaran, faktor geografi dia. Dia duduk di kawasan pedalaman. Dia duduk di kawasan yang orang cakap internet tu tidak support dia punya frekuensi. Lepas tu bahkan ada pelajar yang mempunyai tahap kefahaman yang rendah. Atau pelajar tidak boleh membaca dan amat sukar untuk mereka ni fokus untuk mengikuti kelas atas stadium. Lebih-lebih lagi lah kalau guru yang mengajar tu kurang produktif, kurang kreativiti. Jadi dia akan memberi masalah kepada guru itu tersebut. Kadang-kadang kita ni sebagai warga pendidik perlulah bijak mencari peluang untuk mengelakkan daripada berlakunya tugasan yang diberikan
dan sukar pada guru-guru ini juga untuk memantau tingkah laku pelajar ini disebabkan oleh faktor jarak lah salah satunya. Kita duduk depan, betul lah depan laptop, tetapi kadang tu mereka di sana tak tahu ada yang betul duduk depan laptop tapi fikiran dalam phone. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan dan saya boleh selitkan isu yang Cikgu Nasri yang telah pun saya kemas kinikan balik. Sekian, itulah daripada saya saja. Terima kasih. Maaf kalau saya mengambil masa yang lama. Itulah, dapat kita lihat di sini bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini telah pun banyak cabaran yang telah dihadapi oleh tenaga pengajar, malah kepada pelajar itu sendiri kan. Jadi pada pandangan Cikgu Ani, sebagai orang lama dalam bidang pendidikan, apakah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini membawa faedah atau kesan yang positif kepada bidang pendidikan, atau ia lebih mendatangkan kesan negatif berbanding kesan yang positif? Dipersilakanlah Cikgu Ani. Okey, baik. Terima kasih untuk buat Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat ilahi kerana diberikan saya peluang untuk menjadi panel pada forum ini. Terima kasih juga buat Tuan Moderator iaitu Cikgu Hamzi. Nampak bergaya hari ini Cikgu Hamzi. Dan panel-panel yang lain, terutama sekali pengarah daripada Terengganu kita, Cikgu Syarul. Tidak lupa juga kepada Cikgu Nasri. Semakin mengembang ya Cikgu Nasri. Baik, saya akan menjawab persoalan seperti mana yang telah diajukan kepada saya. Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas pada masa ini. Ia akan memberi kesan terhadap apa yang dipelajari dan bagaimana pelajar belajar sama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, kesan baik dan buruk penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya. Persoalan seperti ini, di mana dan bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat harus dijawab dan bukannya kita harus atau tidak menggunakannya. Pelajar yang terdiri daripada golongan OKU pasti cukup terkesan dengan perubahan corak pelajaran yang dilakukan sewaktu COVID-19 ini. Berdasarkan pemerhatian, pelajar normal dilihat kurang bermasalah dalam mengikuti perkembangan dan perubahan corak PDP seharian mereka. Namun, pelajar daripada industri pendidikan khas seperti sekolah pendidikan khas yang mempunyai kaedah PDP yang tersendiri serta berbeza daripada pelajar normal daripada persekolahan biasa pasti mengalami kejutan terhadap perubahan corak PDP yang dijalankan oleh para guru mereka. Sebahagian anak-anak istimewa lambat pembelajaran ini tidak dapat menerima perubahan jadual dan corak PDP yang dilakukan seperti proses PDP secara rakaman video, pendidikan sewaktu COVID-19 dan PKP dijalankan. Hal ini menyebabkan para pelajar OKU ini tidak dapat memberikan perhatian, fokus dan komitmen terhadap pembelajaran mereka dengan sepenuhnya sewaktu PDP secara maya dijalankan. Maka para guru harus ataupun para guru terpaksa memikirkan kaedah yang terbaik dan menggunakan kreativiti yang tinggi bagi menarik, maksud saya bagi orang kata bagi menarik perhatian serta fokus pelajar OKU. Ia bertujuan untuk memastikan pelajar OKU ini tidak ketinggalan dan perkembangan pendidikan mereka terjamin meskipun sewaktu COVID-19 berlaku. Antara faktor lain juga adalah disebabkan oleh kebanyakan Picture Exchange Communication (PEC) hanya terdapat di sekolah. Ia digunakan khas sebagai alat bantuan bahan mengajar. Bahan bantu mengajar bagi golongan pelajar autism. Misalnya dalam menganalisis arahan atau input yang diterima. Maka disebabkan itu juga ibu bapa di rumah sukar untuk mengawal anak-anak istimewa mereka ini dan secara tidak langsung menyebabkan komitmen belajar terhadap PDP secara dalam talian berkurangan. Baik, itu sahaja pandangan serta pendapat daripada saya buat masa ini. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Cikgu Anik atas penjelasan yang cukup baik, saya kira dah. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum, guru ni memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak murid di sekolah, kan. Jadi persoalan saya, adakah pengaruh teknologi, maklumat dan komunikasi ini akan memberikan kemudahan ataupun lebih membebankan guru sebenarnya? Dan apakah pula peranan guru dalam menjayakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pendidikan? Jadi soalan ini saya tujukan kepada panel kedua kita iaitu Encik Nizam. Encik, okey silakan. Okey. Saya pun agak-agak takutlah untuk menyentuh pasal isu ICT ni sebab saya pun kurang arif. Takut saya sentuh jadi Cikgu Nasir takut ditegur saya. Jadi kalau ada salah silap nanti bagi tahu Baik. Okey. Pengaruh dalam ICT ni, kita cakap ICT tu apa takrifan dia? Orang cakap. Ada orang tak tahu. Yang ingat ICT ni ikan setepung. Ada. ICT ni ditakrifkan adalah sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk memproses, mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pada hari ini kita boleh tengok ICT ni semua orang boleh guna dan dia juga merangkumi aspek kehidupan kita ni dan boleh mempengaruhi dan dijangkakan akan membawa impak yang lebih besar terhadap dunia yang akan datang inilah. Okey, itu adalah macam cakap mukadimah untuk ICT tu. Okey, untuk pengaruh dia dalam macam cakap teknologi maklumat dan komunikasi ni sememangnya dapat membantu dalam proses PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran di sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan meningkatkan komunikasi antara guru dengan pelajar di dalam PDP yang dijalankan. Penggunaan ICT dalam proses PDP yang setara dengan perkembangan dan peredaran zaman pada masa kini pada hakikatnya sangat membantu dalam proses PDP tersebut. Dalam proses PDP juga dapat berjalan dengan lebih cekap, berkesan, cepat dan mudah difahami oleh semua orang. Seseorang guru itu juga harus sentiasa bersifat sedia dan berfikiran fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajarinya. ICT juga dapat meningkatkan kualiti mengajar seorang guru itu. Bukan setakat pelajar juga, guru pun dapat meningkatkan orang cakap apa? Potensi diri tu, kualiti diri tu. Berkata proses PDP yang menjadi lebih seronok dan menjadi tarikan kepada pelajar terhadap pembelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Lagi-lagilah kalau guru itu lagi yang kreatif. Orang cakap sekarang ni tengah-tengah kelas tiba-tiba main quiz, main game. Orang cakap apa? Sekarang ni ada laman web Quizlet ke apa? Saya tak tahu, saya lupa dah. Mungkin Cikgu Nasir lebih arif nanti. Mungkin dia boleh kongsikan app tu. Orang cakap dalam app tu dia macam game. Kalau dapat jawab, menang dapat hadiah. Nombor 1 dapat apa? Dapat orang cakap alat tulis. Nombor 2 dapat pencil color. Itu akan menjadi semangat kepada pelajar tu. Okey, untuk seterusnya ICT juga dapat membantu guru ni mengemas-kini dokumen dengan mudah dan cepat untuk maklumat berkaitan pelajar itu. Orang cakap apa? Kalau ada ICT ni, cepatlah cikgu nak dapat. Kalau contohnya ada pelajar salah, ada yang sakit, ada yang ada tipe masalah dan selebihnya lah. Orang cakap maklumat-maklumat yang telah diproses itu sudah tentu dapat membantu menguruskan sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dan berguna dalam perancangan, pemantau dan kawalan terhadap seseorang pelajar. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh. Orang cakap, kalau tak ada contoh, takut tak sedap pula. Sebagai contoh, dengan menggunakan sistem maklumat berasaskan komputer ni, maklumat mengenai pencapaian pelajar dalam peperiksaan disimpan, diproses dan dianalisis dalam bentuk graf, carta pie, carta bar,
senarai dan jadual-jadual statistik. Supaya senang untuk mendapat rujukan. Kalau kita sebagai guru nak tengok, oh adakah pelajar ini hebat, hebat dalam sukan, hebat dalam pembelajaran, hebat orang cakap dalam co-curriculum. Kita boleh tengok melalui data yang kita simpan. Dan juga dapat melalui ICT ni dapat mudah membantu pentadbir sekolah mengesan kekuatan pelajar, kelemahan yang ada dan seterusnya memudahkan mereka untuk membuat perancangan dan program yang sesuai dengan sendiri dan sesuailah dengan orang cakap pelajar tersebut. Okey. Dan saya akhiri orang cakap penutup kita lah. Saya cakap ICT ni sangatlah membantu guru-guru. Setakat yang saya dapat maklum dekat banyak kebaikan universiti ni dah ada orang cakap silibus-silibus yang telah diterapkan dalam pembelajaran mereka. Contohnya inovasi dalam pendidikan. Kita mengajar cara guru itu menggunakan teknologi yang sama dengan seiring lah dengan peredaran zaman. Jadi akhir kata saya cakap ICT sangat membantu kepada guru, pelajar juga kena ambil cakna. Ibu bapa kenalah memainkan peranan yang lebih penting. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay. sorry. Terlupa buka mic. Okay, mungkin Cikgu Nas ingin membuat sedikit penambahan apa-apa ke? Boleh. Saya tambah sikit daripada poin Cikgu Syahrul tu. Okey, kalau bab soalan yang daripada Cikgu Syahrul tadi, daripada pengarah kita sendiri tadi, iaitu laman web quiz online tu ada banyak. Baskadia ada, Quizlab ada dan sebagainya. Boleh je cari kat internet tu, ada je dia punya laman web tu sendiri. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum pada masa kini, perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa banyak kebaikan kepada pelbagai sektor. Terutamanya sektor pendidikan lah, sektor kita kan. Walau bagaimanapun, ada sesetengah pihak yang berpendapat bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk. Tu kalau kita gunakan teknologi tu dengan cara yang salah. Tapi masalahnya sekarang ni kita gunakan teknologi ini dengan cara yang baik, iaitu di dalam pendidikan. So isu ini saya merupakan isu yang hangat lah yang diperbincangkan pada masa kini. So bagi pandangan saya lah sebagai guru yang tidak asing dalam bidang ni, yang berada dalam bidang pendidikan ni, penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar, dan kedua iaitu menjimatkan kos. Sebab kita gunakan benda ni dah orang kata apa, dah memang ikut zaman kita kalau alat-alat teknologi ni. So bagi saya memang tidak asing lah kalau kita tak gunakan benda-benda ni dalam bahan pengajar BBM kan. So penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya boleh mendapat perhatian daripada pelajar dan memudahkan mereka menyerap ilmu yang disampaikan oleh seorang pengajar. So boleh dikatakan peralatan teknologi seperti komputer telah menjadi sebahagian daripada hidup generasi muda ini. Sekarang ni pun dah ada smartphone dan sebagainya. Okay. So yang saya ingin sentuhkan pula bagi peranan, guru memang perlu bermainkan peranan penting dalam menghasilkan bahan bantuan mengajar ataupun BBM yang lebih menarik kepada pelajar yang sekarang ni alat teknologi kita ni semakin berkembang pesat. So khususnya kepada pelajar OKU lah yang kita sedang bincangkan untuk menarik minat mereka untuk belajar tentang penggunaan alat teknologi ini. Okay, apa-apa pun semuanya berbalik kepada guru tersebut. So, tugas kita bukan hanya mengajar murid menulis dan membaca, kita juga bertanggungjawab dalam menentukan kemajuan pendidikan di Malaysia yang tercinta ini. Okey, itu saja yang saya tambah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nas dan juga Tuan Nizamah atas penjelasan yang sebentar tadi. Okey, soalan terakhir saya pada hari ini, dan saya ingin mendengar dari ketiga-tiga panel kita. Gitu. Pada hari ini. Okey, berikan sedikit rumusan berkaitan pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam pendidikan di negara kita. Dan kita mulakan dengan panel pertama kita, Cikgu Nas balik. Okey. Okey. So bagi pendapat saya, pengaruh dan sumbangan teknologi maklumat sangat besar dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan khas.
Tidak kira daripada sudut pengurusan, pentadbiran maupun pengajaran di sekolah. Oleh itu guru-guru seharusnya bersedia untuk menghadapi kemajuan teknologi maklumat yang dilihat semakin pesat saban hari. So pada hari ini kita sedia maklum bahawa sebahagian besar murid tidak kira di kota ataupun desa mempunyai akses yang cukup mudah kepada ICT. Situasi ini cukup berbeza dengan apa yang kita alami sekitar 10 ke 20 tahun yang lepas, di mana akses kepada kemudahan ICT ini sangat terhad. So oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang guru ni untuk membimbing dan memastikan murid-murid menggunakan ICT untuk tujuan-tujuan yang berfaedah dan ilmiah. Sekiranya guru sendiri buta IT, bagaimana pula untuk membimbing murid yang sememangnya dilahirkan di dalam dunia yang maju moden ini. Sekian, terima kasih. Okey, panel kedua kita, Tuan Nizam. Macam mana? Ya saya. Saya pun adalah sedikit kata-kata lah. Mereka okey. Arus perkembangan teknologi ni deras sehingga menuntut kita untuk lebih aktif dalam mengikuti perkembangan semasa kita. Dengan adanya internet merupakan salah satu bentuk teknologi yang bagus, yang moden dan dapat memotivasikan diri seseorang itu. Sekaligus memberikan inspirasi untuk menghasilkan kreativiti serta informasi yang bermanfaat dan tepat. Oleh itu dengan ruang lingkup tajuk yang sangat luas dalam penggunaan ICT ini, internet ini, yang mempunyai banyak maklumat yang berkenaan segala aspek. Kita boleh mencari apa-apa yang kita nak, pengurusan maklumat, kita nak cari pentadbiran, semua yang ada. Cara tepatnya dan mudah ia penggunaan komputer ni dan perisian ni untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Kalau kita nak akses senang, mana-mana senang kecuali kawasan tu tak ada internet lah. Itu memang bermasalah. Jadi, teknologi maklumat dalam komunikasi pada hari ini telah digunakan pakai dalam sistem pendidikan di negara ini. Ada juga guru-guru yang mungkin sekarang ni dah orang cakap berumur. Dia masih lagi orang cakap buta ICT tu. Sebab itulah kami lembaga pengarah pendidikan ni membuat seminar untuk mereka ini supaya mereka tahu tentang penggunaan ICT tersebut. Oleh itu sebagai penutup, tidak dinafikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia maupun pihak bertanggungjawab telah memainkan peranan penting dalam membantu institusi pendidikan di Malaysia ini melewati fasa yang getih. Maafkan saya. Dengan memberikan cadangan kaedah yang terbaik bagi meneruskan PDP sewaktu COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, kaedah tersebut wajar diperhalusi dengan lebih baik dan memberi penekanan terhadap kaedah yang sesuai dengan PDP pelajar OKU yang semasa ini. Dan pelajar OKU yang lain juga secara umumnya lebih-lebih lagi bagi PDP dalam pendidikan khas. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih. Mantap. Okey, untuk panel terakhir kita lah, Tuan Anik. Okey, bagi tidak melengahkan masa, saya hanya ingin menjawab dengan sedikit saja pendapat daripada saya, tapi satu pendapat yang padat dan memberi 1001 manfaat. Dalam situasi sebegini, guru perlu mengambil inisiatif untuk mengambil tahu kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi melalui internet kepada setiap insan di negara-negara yang sedang maju seperti negara yang tercinta kita iaitu negara Malaysia. Pelbagai laman-laman yang berbentuk pelajaran dan pendidikan berlambar di dalam internet. Maka pelbagai informasi berkaitan dengan pendidikan semakin hari semakin meluas dengan segera dan semua manusia dapat menikmatinya tanpa apa-apa batasan. Walau bagaimanapun, haruslah digunakan dengan sebaik mungkin supaya
bahan-bahan yang ada di internet itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita lah pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Macam mana kan? Okey, nampaknya masa amat menceburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT dan teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru ataupun asing dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Namun ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang mana kita tidak dapat lari daripada peredaran kemajuan yang dihadapi oleh para kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Jadi sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru ni haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Okey, baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sambil hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syuzan jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada kami. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.